What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Selama hampir 3 dekad perjalanan One Piece, ramai penjahat hebat telah muncul dan tumbang silih berganti. Dari Sir Crocodile, Doflamingo, Kaido sehinggalah kepada para Gorosei. Setiap seorang daripada diorang ni pernah dianggap sebagai ancaman terbesar kepada dunia. Namun semuanya berubah apabila Ichiro Oda akhirnya memperkenalkan pemerintah sebenar dunia, iaitu Saint Neronaimo. Kemunculan Imo dalam chapter 1179 benar-benar mengubah skala kuasa dalam One Piece. Buat pertama kalinya, peminat dapat melihat sendiri sosok yang selama ini hanya berada di sebalik tabir dan ternyata kuasa yang dimilikinya jauh melampaui jangkaan ramai. Dalam chapter terbaru, Imo turun sendiri ke Elbaf, tanah para gergasi, sekaligus menandakan bahawa saga terakhir One Piece kini benar-benar telah bermula. Sejak kemunculannya, Oda tidak membuang masa untuk menunjukkan betapa menggerunkannya raja dunia itu. Dari chapter 1179 sampai chapter 1183, kekuatan Imo dipaparkan secara berterusan sehingga ramai peminat mula merasakan bahawa tak ada siapa pun yang mampu mengalahkan Imo dalam pertarungan biasa. Apa yang menjadikan Imo begitu istimewa adalah kuasa Devil Fruit miliknya yang dikenali sebagai Akuma no Mi. Nama tersebut sendiri sudah cukup unik. Selama ini setiap buah Devil Fruit mempunyai nama yang menggambarkan kebolehan masing-masing, seperti Gomu Gomu no Mi, Mera Mera no Mi ataupun Yami Yami no Mi. Namun dalam kes Imo, buah tersebut hanya dikenali sebagai buah iblis. Nama yang sangat ringkas tetapi cukup menggambarkan bahawa kuasa itu berada pada tahap yang sangat berbeza daripada semua Devil Fruit yang lain. Imo yang merupakan salah seorang daripada 20 pengasas kerajaan dunia memiliki kuasa yang membolehkannya berubah menjadi makhluk yang digelar sebagai Devil God. Dalam bentuk tersebut, tubuhnya menjadi lebih besar dengan kulit gelap, 2 tanduk gergasi serta sayap hitam yang menyeramkan. Bukan itu saja, kekuatan fizikal dan kelajuannya juga berada pada tahap yang luar biasa. Namun kelebihan Imo tidak terhenti di situ. Salah satu kebolehan paling menakutkan yang dimilikinya adalah keupayaan untuk membuat kontrak iblis dengan manusia lain. Melalui kuasa ini, Imo mampu menjadikan individu tertentu sebagai tentera yang setia kepadanya. Malah, kontrak tersebut boleh dipaksa ke atas seseorang tanpa persetujuan mereka. Ketika bertarung dengan Loki, putera terkutuk Elbaf, Loki sendiri menyedari hakikat tersebut. Dia menyatakan bahawa kuasa Imo sebenarnya lebih menyerupai perjanjian dengan syaitan berbanding kuasa seorang dewa. Namun Imo sekadar membalas dengan persoalan yang cukup menarik, iaitu apakah bezanya antara dewa dan syaitan. Selain itu, Imo turut memiliki satu lagi kuasa yang dikenali sebagai Omen ataupun Maki. Menurut Imo sendiri, kuasa tersebut merupakan kekuatan ketenteraannya dan ia wujud dalam semua makhluk hidup. Dengan kata lain, Omen boleh dianggap seperti satu bentuk tenaga yang menyerupai Haki, tetapi berada pada tahap yang jauh lebih tinggi. Gabungan semua kuasa ini menjadikan Imo hampir mustahil untuk dikalahkan. Dalam chapter 1180, Zoro dan Sanji sendiri tewas dengan begitu mudah di tangannya. Kemudian dalam chapter 1181, Loki yang mempunyai kuasa Nidhogger yang dikatakan mampu memusnahkan dunia juga tidak mampu memberikan tentangan yang seimbang kepada raja dunia tersebut. Melihat kepada semua ini, ramai peminat mula tertanya-tanya, adakah Imo benar-benar tidak mempunyai kelemahan? Menariknya, Oda mungkin telah lama menyediakan jawapan kepada persoalan itu. Jawapan tersebut bukan datang daripada Luffy, bukan juga daripada Shanks, Dragon ataupun Akainu. Sebaliknya, individu yang mungkin menjadi musuh paling berbahaya kepada Imo adalah Marshall D. Teach atau lebih dikenali sebagai Blackbeard. Kunci kepada segala-galanya terletak pada Devil Fruit milik Blackbeard, iaitu Yami Yami no Mi. Devil Fruit ini mula diperkenalkan secara rasmi dalam chapter 441. Ketika itu Blackbeard sendiri menyatakan bahawa Yami Yami no Mi merupakan kuasa paling berbahaya dalam dunia. Dengan penuh keyakinan, dia menyebut bahawa kuasa tersebut menjadikannya manusia paling kuat. Walaupun Yami Yami no Mi tergolong dalam kategori Logia, cara ia berfungsi sangat berbeza daripada Logia yang lain. Kebanyakan pengguna Logia boleh berubah menjadi unsur masing-masing dan menjadi tidak boleh disentuh. Ace boleh berubah menjadi api, Enel menjadi peti, manakala Crocodile menjadi pasir. Tetapi Blackbeard tidak memiliki kelebihan tersebut. Dia tidak boleh berubah menjadi kegelapan dan tubuhnya masih boleh disentuh serta menerima kesakitan seperti manusia biasa. Sebaliknya, Yami Yami no Mi memberikannya kuasa untuk mengawal kegelapan dan graviti yang tidak terhingga. Menurut Blackbeard sendiri, kuasa graviti ini mampu menyedot segala yang wujud di dunia, termasuklah
cahaya. Apa sahaja yang berada di sekelilingnya boleh ditarik masuk oleh kuasa kegelapan tersebut. Namun bahagian paling penting tentang Yami Yami no Mi sebenarnya terletak pada kata-kata Blackbeard ketika bertarung dengan Ace. Dalam beberapa terjemahan lama, ramai menyangka bahawa Blackbeard mengatakan kuasa gelapnya boleh menyedut kuasa Devil Fruit. Tetapi menurut terjemahan yang lebih tepat, Oda sebenarnya menggunakan ungkapan kuasa Devil itu sendiri. Perbezaan ayat ini mungkin kelihatan kecil, tetapi selepas kemunculan Imu dalam chapter 1179, maksud sebenar kata-kata Blackbeard mula kelihatan lebih jelas. Sekiranya Imu benar-benar merupakan syaitan asal dunia One Piece seperti yang dibayangkan oleh Oda, maka Yami Yami no Mi mungkin mempunyai keupayaan untuk menyedut dan membatalkan kuasa Imu itu sendiri, bahkan mungkin mampu untuk menyegel Imu atau memasukkan Imu ke dalam black hole-nya. Dengan kata lain, Yami Yami no Mi boleh menjadi counter semula jadi kepada Akuma no Mi. Jika teori ini benar, Imu akan kehilangan bentuk Devil God miliknya apabila berhadapan dengan Blackbeard. Kuasa Omen juga mungkin tidak dapat digunakan dalam kawasan pengaruh kegelapan tersebut. Dan di sinilah bahagian yang paling menakutkan tentang Blackbeard bermula. Selain memiliki Yami Yami no Mi, dia juga memegang satu lagi kuasa yang sangat dahsyat, iaitu Gura Gura no Mi, bekas kuasa Whitebeard yang dikenali sebagai paramisia paling kuat dari segi serangan. Devil Fruit ini membolehkan Blackbeard menghasilkan gempa bumi yang boleh memusnahkan daratan, lautan dan juga udara. Kekuatan serangannya sangat dahsyat sehingga sering dibandingkan dengan senjata purba. Bayangkan jika Yami Yami no Mi berjaya membatalkan kuasa Imu dan dalam masa yang sama Blackbeard menyerang menggunakan gegaran daripada Gura Gura no Mi, kombinasi dua kuasa ini boleh menjadi ancaman terbesar kepada Raja Dunia. Lebih menarik lagi, hubungan antara Blackbeard dan Davy Jones juga mungkin memainkan peranan penting dalam saga akhir. Dalam chapter 1164, Oda mendedahkan bahawa terdapat dua individu yang paling ditakuti oleh Imu sejak zaman silam. Mereka adalah Joy Boy dan Davy D. Jones. Pada era moden, Joy Boy diwarisi oleh Monkey D. Luffy melalui kuasa nikah, manakala Davy Jones pula dipercayai diwarisi oleh Marshall D. Teach. Ini secara tidak langsung menjadikan Luffy dan Blackbeard sebagai dua bayangan daripada musuh lama yang pernah mengancam Imu pada zaman Void Century. Jika Luffy merupakan cahaya yang membawa harapan kepada dunia, maka Blackbeard pula mungkin mewakili kegelapan yang menjadi mimpi ngeri kepada Raja Dunia itu. Atas sebab itulah, ramai peminat percaya bahawa pertarungan antara Imu dan Blackbeard bukan sekadar kemungkinan biasa, sebaliknya sesuatu yang hampir pasti akan berlaku. Lebih menarik lagi, pertarungan tersebut mungkin tidak akan menyaksikan Luffy menjadi orang pertama yang menjatuhkan Imu. Sebaliknya, Blackbeard mungkin akan menjadi individu yang melemahkan Raja Dunia terlebih dahulu sebelum Luffy muncul untuk mengakhiri segala-galanya. Tambahan pula, sejak awal lagi Oda sentiasa menggambarkan Luffy dan Blackbeard sebagai dua sisi yang bertentangan. Kedua-duanya mempunyai impian besar, kedua-duanya membawa huruf D dalam nama mereka, kedua-duanya menjadi pewaris kepada tokoh penting dari zaman silam. Mungkin pada penghujung cerita nanti, takdir dunia One Piece akan ditentukan oleh pertembungan tiga pihak besar: Joy Boy yang diwarisi oleh Luffy, Davy Jones yang diwarisi oleh Blackbeard, dan Devil asal dunia yang diwakili oleh Nerona Imu. Pada masa sekarang, semua ini masih berada dalam bentuk petunjuk dan juga teori yang dibina berdasarkan maklumat yang telah didedahkan oleh Oda. Namun satu perkara yang pasti, jika benar Yami Yami no Mi mempunyai keupayaan untuk membatalkan kuasa Imu, maka Marshall D. Teach mungkin bukan sahaja bakal menjadi musuh terakhir Luffy, malah dia juga berpotensi menjadi kelemahan terbesar kepada Raja Dunia itu sendiri. Dan jika hari tersebut benar-benar tiba, pertarungan antara Blackbeard dan Nerona Imu mungkin akan menjadi salah satu pertempuran paling gila dan paling bersejarah dalam keseluruhan siri One Piece. So guys, what do you think berkenaan dengan video kali ini? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti. Kami setia mengikuti.